Saya tahu ada tuan-tuan nak tanya masa lagi, banyak duk hantar ni, apa hukum pergi cuci gereja pula? Cuci apa? Kuil. Apa hukum cuci kuil? Saya nak jawab soalan ni pasal saya tak mau nak jawab soalan ni, nak tengok biar pilah orang lain jawab dulu macam mana. Tapi saya nak jawab, saya harap mereka yang mendengar jawapan ni dengar daripada awal sampai habis. Jangan dengar sekerat. Dengar daripada awal sampai habis. Pertama, kita tidak pernah ada sebarang pertikaian ataupun syak ataupun khilaf bahawasanya Islam menyuruh kita bermuamalah, berurusan dengan semua orang dengan cara yang baik. Itu dulu. Kita tak ada masalah. Yang ni kita tak ada kok kita nak kata Islam suruh kita pergi duduk lanyak orang bukan Islam. Kita tak pernah kata. Islam suruh kita buat baik pada semua. Wa qulu lin-nasi husna, cakap kepada manusia dengan cara yang baik semua. Yang ni tak berubah. Standard ni dulu untuk kita tahu. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak larang kamu untuk kamu melakukan keadilan dan berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Allah suka kepada orang-orang yang adil. No doubt, tidak ada pertikaian. Tu buat baik kepada non-Muslim. Buat baik maksudnya akan tolong dia jatuh ke, dia accident ke, dia sakit ke, kita doktor, kita tolong dia. Ini tidak ada isu. Ini memang kita akui agama menyuruh hal ini. Kedua ialah kita orang Islam mengiktiraf kewujudan agama lain. Iktiraf kewujudan. Agama lain tu wujud, kita iktiraf. Dan mengiktiraf hak dia untuk wujud di dalam dunia ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Hak dia untuk wujud. Untuk dia wujud. Bukan iktiraf kebenaran, kita mengiktiraf kewujudan. Dia wujud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan jihad itu sendiri antara fungsinya ialah untuk memelihara tempat-tempat ibadat semua pihak daripada dirobohkan. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jika tidak Allah menjadikan manusia itu tolak menolak, berperang antara satu sama lain, nescaya dimusnahkan tempat-tempat ibadat orang beribadat, gereja dan rumah-rumah ibadat Yahudi dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Kita juga tidak ada hal di dalam menyelamatkan suatu tempat itu, kerajaan menyelamatkan semua tempat daripada dimusnahkan, termasuk juga rumah ibadat orang bukan Muslim daripada diserang oleh musuh. Tak kata kalau musuh serang negara orang Islam, hampa pergi serang gereja, kuil, hampa pergi serang. Jangan serang masjid sudah, lepas tu hampa balik. Tak. Kerajaan protect semua. Itu pun tidak ada isu. Cumanya apabila kita mengiktiraf hak dia untuk wujud, mengiktiraf dia untuk sebagai sebuah agama, itu tidak bererti kita mengiktiraf dia di sudut kebenaran. Kita tak kata dia benar. Kita hanya kata dia wujud. Dia boleh wujud. Kita tidak disuruh mengiktiraf kebenaran. Bahkan kita menyatakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tidak diterima daripadanya, dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itu keyakinan kita.
Itu keyakinan kita. Dan dia tak boleh paksa supaya kita mempercayai dia juga benar. Dia tak boleh paksa. Itu akidah kita. Dan kita tak pernah pun memaksa dia untuk dia mempercayai kita agama yang benar. Kita tak pernah paksa dia. Cuma kita kata, kami iktiraf awak wujud dan awak berhak untuk wujud. Tapi awak nak suruh iktiraflah kami pun betul, kita mana-mana pun sama, yang penting nak cari Tuhan juga. Tak boleh. Itu kufur. Itu bukan soal iktiraf, itu soal kekufuran, soal akidah. Maka yang menjadi masalah ialah apabila mereka keadaan termasuk media massa dan pengaruh-pengaruh pihak tertentu, dia cuba menjadikan tanda kita ini hidup bersama, kita mesti iktiraf dia juga macam kita mengiktiraf agama kita. Itu tak mungkin. Kita mengiktiraf kewujudan dia, perayaan agama dia, pasal apa nak suruh kita campur sekali? Itu agama. Perayaan agama kita, kita tak suruh dia pun mencampur. Awak kena iktiraf raya haji, raya puasa kami, raya haji kami, mai sembelih lembu sekali dengan kami. Kita tak suruh dia. Awak agama awak, kami agama kami. Itu bukan pengukur tanda keharmonian hidup. Keharmonian hidup bukan maksud awak kena jadi mengamalkan sebahagian daripada agama kami amal sebahagian daripada agama awak. Kena perayaan ialah amalan agama. Kami tak amal perayaan awak. Awak nak pergi gereja, awak nak apa, awak nak kata Jesus son of God, son of Lord, itu awak kata. Kami takkan kata. Itu syirik. Tapi tuan-tuan, apa yang sedang dilakukan oleh setengah keadaan, dia jadikan kalau kita tak boleh pi buat raya macam mereka, yang ni, dia ni sempit, teroris. Kita bagi tahu keharmonian Islam 1400 tahun lamanya. Islam menjadi empire dan seumpamanya. Gereja hidup di Andalus. Yahudi hidup di bawah kerajaan di Baghdad. Agama-agama lain hidup. Tidak pun orang Islam kena pergi mengamalkan juzuk daripada agama mereka. Orang hidup, kami beri perlindungan, kami bagi protection yang tidak dimiliki, diberikan kepada orang Islam di negara-negara kau orang Islam minoriti, diberikan kepada orang bukan Islam di negara orang bukan Islam minoriti. Protection tu awak, itu yang awak perlukan. Bukan perlu kami pergi amalkan agama awak, kerana itu ada satu kekufuran. Itu kita kena jelas. Bila kita jelas hal ini, baru kita boleh bincang perkara yang kita nak bincang ni. Pergi ke kuil, tak pergi ke kuil untuk membersihkan kuil ataupun seumpamanya. Saya bagi azan dulu, nanti insya-Allah kita sambung. Bismillah. Kita sambung semula perbincangan kita tentang masalah yang ditimbulkan, iaitu pergi buat kerja amal di rumah-rumah ibadat bukan Islam. Sekali lagi saya ingatkan, terutama siapa yang potong video macam ni, dia kena combine bahagian pertama tadi dengan ini, supaya dia tak berpisah daripada dasar yang saya terangkan. Setelah kita tahu itu, kita baru masuk kepada apa hukum jika orang tu pergi cuci gereja, cuci kuil, cuci rumah berhala, bersihkan, tolong cat bagi cantik, spray bagi wangi ke, kan, bubuh kapet bagi cantik ke. Apa hukum benda ni? Boleh ke dijadikan sebagai satu amalan? Kita kena lihat pada dua sudut. Kalau dia lakukan hal itu kerana dia suka dengan ajaran agama tu, dia suka dengan ibadah agama berkenaan, dia suka dengan kekufuran itu, dalam bahasa yang lebih jelas, pada dia benda tu okey,
Benda tu lahir daripada perasaan suka dia kepada agama berkenaan. Maka ini termasuk di dalam bab akidah. Kalau itu titik tolaknya. Pasal apa hampir cuci? Aku suka lah agama tu. Aku suka cara mereka duk ibadat tu. Aku nak tolong mereka pergi bersih ke tempat tu. Kalau itulah titik tolak, mungkin dia tak kata di mulut, tapi di dalam jiwanya ada hal yang sama, maka itu bererti dia telah meredai kekufuran. Dan kaedahnya yang mana Allah sebut, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا dalam surah An-Nisa. وقد نزل عليكم في الكتاب, telah diturunkan kepadakah kamu di dalam kitab. Jika kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dipersendakan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk dengan mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka campur cakap benda lain. Mereka orang duk hina ayat Allah, kita tak boleh pergi join. Melainkan dia cakap bab lain, okey. Kalau kita duduk juga, kamu kalau demikian sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah menghimpunkan munafik dan kafir di dalam neraka Jahannam sama-sama, semua sekali. Atas ayat ni kita tak boleh redha dengan kufur. Artinya kalau kita pi kena redha dengan kufur, isunya ialah isu akidah. Satu. Tapi kalau kita pi kita tak redha dengan kufur, kita tak suka kufur, tapi kita pi disebabkan benda lain, disebabkan kerja, disebabkan nak pasang elektrik, disebabkan nak cat dapat upah cat, disebabkan dapat upah tutup paku, disebabkan dapat upah pasang CCTV, boleh ataupun tidak. Yang ni bukan redha, yang ni ada kepentingan lain. Dia tak suka kan kufur, tapi dia ada kepentingan lain. Kalau halnya seperti itu, bahagian yang kedua ini, barulah para ulama berlaku khilaf pendapat. Majoriti para ulama dengan majoriti yang besar mengharamkan pekerjaan yang mendapat, sekalipun mendapat pekerjaan yang mendapat upah ni, untuk bertujuan kemaslahatan gereja ataupun tempat ibadah agama lain. Majoriti mengharamkan. Dengar lu, jangan duk buat kelang kabut. Sehari cap apa tu dia pantang sangat, dia dengar pergi habis. Majoriti para ulama mereka mengharamkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, dia tahu akrahul muslima an ya'mala bina'an wa nijaratan aw ghairuhu fi kanaisihim allati li salawatihim. Aku tak suka, aku benci orang Muslim bekerja jadi tukang tukang buat bangunan ke, tukang kayu ke, apa saja di gereja-gereja yang mana dikhususkan untuk salat mereka. Maka mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Malik tak boleh, mazhab Hanbali seperti nukilan Ibn Taimiyah juga tak boleh, mazhab Malik juga sebut tak boleh. Cuma ada qaul Abu Hanifah, dia kata boleh untuk kerja. Abu Hanifah dia kata boleh untuk kerja. Dan apa yang dia kata ini tidak, dua orang tokoh utama mazhab dia, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang menjadi pengapit utama dalam mazhab Hanafi, dua-dua ni tak
bersama dengan imam mereka. Mereka tak setuju, mereka kata haram. Tapi Abu Hanifah dia kata kalau dia pergi untuk kerja, untuk dapat duit, untuk dapat gaji, dia boleh, kerana pekerjaan tu sendiri tak haram, kata dia. Isu orang kafir memang dia dah memang macam tu agama dia. Kita kerja tukang cat ke tukang bina, ini kerjaan yang halal pada asalnya. Cuma mereka saja yang gunakan benda tu untuk ibadat. Pendapat ini ada disokong oleh beberapa tokoh tetapi sangat minoriti. Sehingga Al-Imam As-Subki dia kata ijma' kata haram, kata Subki. Okey, kita ambil lah bab ini. Kalau kita pergi kerja pasang elektrik, tolong pasang CCTV, tolong buat tangga tempat ibadat, tolong pergi hantar bata, majoriti kata haram, segelintir menyatakan harus. Cuma kita nak tanya, adakah sama antara bekerja dengan pergi sukarela cuci? Sama ke tak? Sama tak? Tuan-tuan, pasal ada orang-orang yang dah ulas sama ke tak? Non-Muslim yang dengar, please be patient, sabar, saya akan pergi ke kesimpulan. Sama tak tak? Sama tak? Tak sama. Jangan kias macam ni. Sebab apa? Kerja dia tujuan dia dapat duit. Sukarela maksudnya dia pergi kerana suka. Anda faham? Kerja tujuan dia dapat duit, sukarela dia pergi kerana suka. So orang yang pergi kerana suka ni, ini di sisi jumhur, bahkan hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dilihat mengulas tentang masalah gereja di Qatar, dia pun teragak-agak pada ujung tu dia kata nak tengok macam mana ulul amri. Melainkan kita pergi bukan kerana kita suka, tetapi kerana ada urusan lain. Contoh, kita bersihkan gereja sebab kita nak semayang di tempat tu sendiri, macam yang dilakukan oleh sebahagian orang Islam yang duduk di UK. Mereka sewa gereja untuk semayang Jumaat. Tak ada isu lah, ada gharat yang lain, ada tujuan yang lain. Ataupun kita bersihkan kuil disebabkan kita nak bagi orang bukan Islam ke, yang mana mereka tak ada pelindungan masa banjir, mereka nak duduk di situ, tempat pelindungan, it's okay. Kerana itu merupakan tempat keperluan, bukan tujuan ibadah, bukan tujuan untuk menolong mereka untuk beribadah atau menolong mereka di dalam urusan syirik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong di atas pemusuhan, dan atas dosa dan pemusuhan. Maka dengan itu, kalau misalnya kita pergi kena terpaksa, misalnya pihak kerajaan arahkan kita tolong bersihkan untuk mereka ni, kerana takut kalau tak bersihkan penyakit daripada tempat mereka merebak dalam kawasan lain. Ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu menafikan redha kepada amalan kufur. Amalan kufur. Cuma ada orang kata kan tujuan kita supaya mereka pun berminat dengan Islam. Yang ni kita nak kena tengok betul ataupun tak. Melainkan kita dalam perjanjian, orang tengok kalau kita tak buat yang tu, macam kita berlaku salah faham terhadap Islam. Kena tengoklah sejauh mana salah faham itu. Tapi kalau kita kata nak bagi mereka tertarik dengan Islam kerana kita pergi cuci tempat ibadat mereka, pada keadaan biasa jauh untuk kita lihat hal itu. Kita buat contoh yang lain. Ada tempat perjudian, kita pergi cuci tempat judi, pergi bersih, sapu tampah tempat judi. Maka penjudi pun insaf, lalu ikutlah kita, tak mau berjudi dah. Ada kemungkinan macam tu? Ada tak? Ada. Kalau dia kata depa pun main tolong kita nak belah apa-apa. Isu dah. Jadi nak kena faham gharat dia apa, tujuan dia apa. Ini semua sekali lagi pada non-Muslim tidak menafikan bahawasanya Islam menyuruh
untuk menyantuni orang yang bukan Muslim jika sakit, jika demam, mereka bahkan diperlih ni, zakat pun boleh diberi kepada mereka yang susah. Tetapi soal meredai tempat kufur, itu Islam dia tak ada, dia tidak berkompromi dalam hal itu. Bukan bermaksud kami nak bom tempat dia, tak. Semua jasa lain kita akan balas. Tapi ini tempat kufur, melainkan kita pergi buang kekotoran itu dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka yang sakit untuk boleh duduk. Tapi kalau nak membolehkan mereka, nak memberikan keselesaan untuk menyembah berhala, tidak ada. Agama tak buat begitu. Kerana itu menjerumus ke arah meredai amalan kufur. Kalau nak bagi mereka tertarik dengan Islam, tengok Islam ni, orang Islam pun main cuci gereja kita tokong kita rasa macam minat dengan Islam. Nampak macam payah lah. Kita bimbang lama-lama anak-anak kita yang cuci tu pula, dia pula rasa okey lah dengan berhala ni. Ini semua sekali lagi bukan tanda permusuhan. Disiplin. Seperti mana orang Islam tak pergi cuci tempat orang berjudi, tapi kita tak pergi bakar lah tempat judi berlesen yang kerajaan bagi. Dia minum arak, kita tak pergi bakar kedai arak dia, ada kerajaan peruntukkan untuk dia. Tapi nak tolong cuci cawan arak dia, kita tak cuci. Kita tak cuci. Bukan tanda kita kalau jumpa dia kat luar tu nak ketuk. Tapi kalau kita jumpa dia minum arak, dia mabuk, dia jatuh tepi jalan, kita angkat dia, kita bagi ubat ke dia. It's okay. Itu kemanusiaan. Hanya kita bercakap di sudut perkara yang membabitkan soal boleh dikaitkan dengan soal redha kepada kufur. Ini yang menyebabkan jumhur ulama kata kerja tak boleh. Yang sebahagian yang ulas tu dia kata dia samakan kerja yang dapat gaji tu dengan sukarelawan yang buat dengan suka hati. Itu tak sama. Itu di sudut itu tidak sama. Pun begitu, kita menghargai pertolongan mereka, kita bantu mereka yang sakit, kita bagi tahu pada mereka dalam Islam peperangan padri tidak dibunuh, sami tidak dibunuh selagi mana mereka tidak terlibat dengan peperangan. Mereka yang berlindung di kuil, di gereja tidak diserang. Bahkan kalau musuh ingin menghancurkan gereja yang berada di bawah wilayah negara orang Islam, tentera orang Islam akan mempertahankan semua wilayah itu termasuk gereja. Melainkan kita pergi bertugas, mereka buat upacara agama, wil-wil ke apa-apa ke, kerajaan tugaskan kita untuk menjaga keselamatan supaya mengelakkan kekacauan. Kita bertugas, kita bukan redha, kita melaksanakan tugas. Keizinan tidak bererti keredaan. Ini hal yang saya minta supaya mudah-mudahan kita faham dalam hal ini. Bukan kita anti kepada amalan untuk tolong-menolong, tetapi kita ada konteksnya. Kita tak jumpa orang minum arak kita pergi jalan katok dia pecah kepala orang. Tak ada, kita tak ada. Tapi kalau tuan tolong cuci sak cawan tu, saya nak minum arak segelas, kita tak boleh cuci. Kita tak boleh cuci. Tapi kalau kita kata saya tahu dengan saya cuci ni sekali, dia tobat daripada minum arak. Kalau kita pastikan tu, hebatlah kan. Kok dia tambah lagi 2 gelas, kita tak tahulah. Kan? Jadi ini semua saya minta kita semua berhati-hati, dan kaul jumhur di seperti ini, kalam mereka lebih ada wajah yang kuat dalam konteks itu. Pun begitu, kalau orang kerja setakat kerja dalam fatwa perlis sendiri kita dah sebut, kalau kerja-kerja yang macam tu yang terpaksa tu, ada kaul mazhab Abu Hanifah yang longgar dalam masalah tu. Itu kerja kena tujuan dia bukan redha dengan benda tu, tapi kena nak dapat gaji. Tapi kalau senang hati, weh, besok mereka nak dibabali, jom kita pergi cuci kuih mereka. Lepas tu, besok mereka nak Christmas, jom kita pergi cuci gereja mereka.
Kita tak ada macam tu. Dan kita pun tak habaq depan, oi orang bukan Islam, mai bersih masjid tu, kami esok nama yang kaya. Kita pun tak suruh. Kita pun tak suruh. Tapi kita akan menyantuni mereka dengan baik sebagai kehidupan yang baik antara satu sama lain di kalangan kemanusiaan.